Kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini sekali lagi kita berkesempatan berjumpa dalam majlis ilmu yang kita buat secara online. Mari kita teruskan majlis ini dengan membaca umul kitab dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita akan teruskan perkongsian dalam tajuk Back to Basic untuk kita meneliti perkara asas yang terkait dengan kepimpinan dan pengurusan umat berasaskan kepada ajaran Islam. Kita tahu di akhir zaman ini hal isu kepimpinan dalam pengurusan umat adalah perkara yang sangat penting, namun ianya tidak dilaksanakan dengan teratur dan betul dari banyak sudut. InsyaAllah bila kita meneliti hadis-hadis yang ada dalam himpunan 60 hadis tentang para penguasa ini, maka kita akan mula nampak di mana kesilapan, kepincangan yang berlaku dalam pengurusan umat, hal-hal kepimpinan juga di mana tak menepati apa yang Allah syariatkan. Maka untuk itulah kita perlu berperanan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh semua pihak melaksanakan perkara yang betul, dan kita mahu semua pihak juga berusaha untuk mencegah kemungkaran yang berlaku. Kita teruskan kepada mukadimah dahulu mengenai apa yang akan kita bincang pada malam ini, iaitu insyaAllah pada malam ini sebenarnya kita akan meneliti hadis berkenaan dengan bagaimana kepimpinan itu, apakah seseorang itu patut ataupun boleh meminta-minta untuk mendapatkan kuasa ataupun jawatan. Maka untuk kita kaji perkara itu, kita mulakan dengan meneliti satu ayat daripada surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-26. Jadi, temanya kerajaan dan kekuasaan itu milik Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Baik, kita perhatikan terjemahan ayat ini dulu secara umum. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Baik, untuk kita meneliti dengan lebih mendalam, elok kita pelajari juga makna setiap kalimah di dalam ayat ini, supaya kita dapat menyelami maknanya dengan lebih mendalam insya-Allah. Perhatikan daripada awal ayat ni, qulillahumma, qul, katakanlah, Allahumma, ya Allah. Malika yang memiliki, malika juga yang menguasai, al-mulki, kerajaan itu. Jadi Allah dialah yang memiliki, yang menguasai kerajaan, segala kerajaan bahkan.
tu'ti, engkau berikan. Boleh juga makna tu'ti, engkau datangkan. Al-mulka, kerajaan itu, man, sesiapa, tasya'u, engkau kehendaki. Wa tanzi'u, wa dan tanzi'u, engkau cabut, al-mulka, kerajaan itu, min daripada man, sesiapa, tasya'u, engkau kehendaki. Wa tu'izzu, wa dan tu'izzu, engkau muliakan. Man, sesiapa, man juga boleh orang yang, tasya'u, engkau kehendaki. Wa dan tudhillu, engkau hinakan. Man, orang yang ataupun sesiapa yang, tasya'u, engkau kehendaki. Biadika, bi, di, yadi, tangan ka, engkau, di tangan kau ya Allah, al-khairu, al-khair, kebaikan itu. Boleh juga terjemah kebajikan itu. Innaka, inna, sesungguhnya ka, engkau, ala, atas, kulli, tiap-tiap, syai'in, sesuatu, qadir, yang maha berkuasa. Baik, di sini ayat yang mengingatkan kita bahawa yang memiliki segala kerajaan di langit, di bumi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang memiliki, dia juga yang menguasai segala kerajaan. Jadi bagi manusia, ingat, ya, bagi mereka yang Allah beri sedikit kuasa, sedikit kerajaan, menguasai untuk memerintah, maka sebenarnya Allah boleh cabut dengan mudah juga. Tu'til mulka man tasha, engkau datangkan, engkau beri kerajaan itu siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau cabut kerajaan itu daripada orang yang, sesiapa yang engkau kehendaki. Maka bila kita meneliti, ya, daripada sejarah peradaban manusia, maka bersilih ganti kerajaan yang Allah beri dan Allah cabut. Kita tahu, walaupun mungkin orang tu, ya, orang yang tidak beriman, mereka juga Allah beri peluang untuk memiliki kerajaan. Contohnya macam Fir'aun. Dan sampai masanya Allah cabut kerajaan daripada dia. Dan kita tahu juga, ya, dalam peradaban manusia ataupun sejarah kehidupan manusia, ada kerajaan-kerajaan yang dikuasai oleh orang beriman. Kita biasa dengar kerajaan yang, ya, dimiliki ataupun diberikan kepada Nabi Sulaiman AS. Begitu juga kepada Rasulullah SAW. Ya, Allah kurniakan kerajaan. Ini yang kita katakan kerajaan Islam. Dan kita tahu bagaimana kerajaan Islam itu ianya wujud, berlaku, ya, ribuan tahun. Sebagaimana yang Allah sebut, sampai masanya Allah Ta'ala cabut kerajaan, kekuasaan itu daripada siapa yang Allah kehendaki. Dan sebagai ujian kepada kita kaum muslimin, ya, kerajaan Islam sampai masanya ianya dicabut juga, ya. Runtuh kerajaan Islam, dan kita tahu kerajaan Islam Uthmaniyah Turki adalah pusat pemerintahan kerajaan Islam yang terakhir sebelum ianya runtuh pada tahun 1924 ataupun pada tahun 1342. Jadi untuk itu kita tahu kewajipan untuk menegakkan, mewujudkan, ya, mendirikan semula kerajaan Islam adalah menjadi tanggungjawab semua. Kerana apa? Bila ada kerajaan Islam, barulah segala syariat Allah itu dapat diterapkan dan dilaksanakan. Selagi tidak ditegakkan kenegaraan Islam sebagaimana Rasulullah menegakkannya dan melaksanakannya, maka urusan umat juga akan terabai, syariat tak dapat nak diterapkan, ya. Bahkan kaum muslimin berada dalam kerendahan, ya, kehinaan, dan ditimpa musibah malapetaka macam-macam, ya, yang kita sedang hadapi dalam zaman yang kita hidup ini. Ayat ini juga mengingatkan, ya, Allah kata wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, engkau muliakan
Siapa yang kau kehendaki dan engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Maka kemuliaan adalah milik Allah, dan kalau kita nakkan kemuliaan, maka kita kena kembali kepada ketaatan sepenuhnya dan dengan bersungguh. Bahkan Al-Quran yang kita warisi ini, kitab Allah ini, ada hadis Nabi SAW yang menerangkan, ya, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitab, Allah Ta'ala angkatkan dengan kitab ini kelompok-kelompok manusia. Dan Allah juga merendahkan, menghinakan dengannya yang lain-lain. Jadi kemuliaan akan kita peroleh apabila kita beriman dan beramal dengan Al-Quran ini dengan bersungguh secara keseluruhan. Kehinaan akan menimpa apabila orang meninggalkan kebenaran, meninggalkan Al-Quran, apatah lagi tidak melaksanakan dalam kehidupan. Biadikal khair, di tangan kau ya Allah kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap atau segala sesuatu itu qadirun, maha berkuasa. Jadi Allah Ta'ala maha berkuasa untuk apa? Mengembalikan kerajaan kepada orang-orang beriman, kekuasaan kepada orang beriman, supaya nanti insya-Allah akan ada semula, ya, kerajaan Islam, pemerintahan Islam di akhir zaman. Itu yang Nabi SAW sebut dalam hadis lain, thumma takunu khilafah ala minhaj Nuh. Kemudian akan ada semula sistem pemerintahan Islam, cara kenabian. Itu akan berlaku di akhir zaman. Maka untuk kita perolehinya, maka kena diusahakan dengan cara yang disyariatkan, insya-Allah. Baik, dengan kalimah yang agak panjang sikit ni, mari kita meneliti hadis yang kita nak baca dan kaji pada minggu ini, insya-Allah. Baik, dalam kitab ni, ya, hadis sultannya, mari kita lihat hadis, ya, hadis yang ke-12, hadis yang ke-12. Baik, dia punya tajuk besar dia ataupun tema dia, tidak berambisi mengejar kedudukan dalam pemerintahan. Jadi kalau nak sebut dalam bahasa Inggerisnya, positions of ruling are not to be chased. Kedudukan ataupun jawatan pemerintahan not to be chased. Tak sepatutnya orang kejar, belum-belum nak merebut mendapatkannya. Jadi berambisi itu ambition lah, dalam bahasa Indonesia, ambil daripada bahasa Inggeris tu. Mari kita perhatikan, ya, kita besarkan sikit font dia. Jadi hadis yang ke-12, hadis yang ke-12, an Abi Musa qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi faqala ahadur rajulain ya Rasulullah umirna ala ba'di ma wallaka Allahu azza wa jalla wa qala al-akhar mithla dhalika faqala inna wallahi la nuwalli ala hadzal amal ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alaihi. Baik, terjemahan umum dia. Dari Abu Musa, dia berkata, aku dan dua orang dari kabilah pamanku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman tu pak saudara lah. Salah seorang dari keduanya berkata,
Wahai Rasulullah, angkatlah aku untuk memangku salah satu jabatan yang telah dikurniakan Allah Ta'ala kepadamu. Orang yang satunya lagi juga mengutarakan hal yang serupa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh demi Allah, aku tidak akan memberikan jabatan tersebut kepada orang-orang yang memintanya atau orang yang menginginkannya. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Hadis yang nombor 3402. 402. Baik, kita perhatikan semula, ya. Kita perhatikan semula hadis ni dan kita sama-sama tengok makna dia, ya. Sepatah demi sepatah, ya. An dari, ya, Abi Musa qala telah berkata ia. Jadi Abi Musa berkata, dakhaltu, telah masuk aku, ya. Dakhaltu ni fi'il madhi, telah masuk aku, telah mendatangi ala atas an-nabi, nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana, aku, ya, wa dan rajulani, ada dua orang laki-laki yang lain lah, ya. Min, daripada bani ammi, bapa saudaraku, maknanya daripada tribe ataupun kaum, ya, bani bapa saudara dia, tu kata paman tu, ya. Faqala, ya, fa maka qala telah berkata ia, ahadu, seseorang atau salah seorang atau satu orang, rajulaini, seorang daripada dua orang tu tadi, ya. Rajulaini maknanya dua orang, maknanya berkatalah oleh satu orang yang daripada dua orang tadi tu, ya. Ya Rasulullah, ya tu wahai, ya Rasulullah, Rasul Allah, wahai Rasul Allah, ummirna, ini amirna, kan, ya, amirna, amarah ni maknanya perintah, ya. Begitu juga dia panggil apa, amirna ni maknanya daripada amir, ya. Amir maknanya natukkan kami. Amir tu amirkanlah, maknanya jadikan aku ni pemimpin, jadikanlah oleh engkau akan kami ni, gitu, ya. Jadi amir, amir maknanya apa? Pemimpin. Amir ni maknanya apa? Ketua. Maknanya jadikanlah kami ini ketua, jadikanlah kami ini pemimpin, jadikanlah kami ini penguasa, ya, ala atas ba'di sebahagian, ma apa yang walla kallahu, walla telah mewalikan akan engkau, Allahu oleh Allah, maknanya telah Allah beri kepada Nabi SAW untuk apa? Menjaga. Ini perkataan wali ni menjaga, memelihara. Wali juga makna menguasai, ya. Jadi kita biasa, ini wali, penjaga. Apa yang Allah Ta'ala telah beri kepada engkau untuk jaga. Azza wa Jalla, mana Allah yang Azza, Maha Mulia, wa Jalla, dan Maha Tinggi. Jadi salah seorang daripada itu dia minta, amirkanlah, maknanya jadikanlah akan kami ni, jadikan pemimpin, jadikan ketua, jadikan penguasa atas sebahagian daripada apa yang Allah telah berikan kepada engkau, wahai Rasul, untuk engkau jaga dalam mengatur urusan umat ni. Ini yang kita kata minta jawatan, minta kedudukan sebagai penguasa, pemimpin.
nak jadi ketua, nak jadi ketua jabatan, nak menjadi ketua dalam mengurus hal ehwal umat. Jadi ini yang kita kata mohon jabatan, mohon kedudukan sebagai ketua pemimpin. Waqala al-akhar, dan telah berkata ia oleh yang satu lagi tu, yang lain tu. Mithla dzalika, mithla semacam, semisal dzalika itu. Jadi yang seorang lagi pun cakap seumpama itulah, semisal itulah. Mana dia pun minta juga supaya dia diberi jabatan, diberi kedudukan. Hendakkan sesuatu jabatan kedudukan dalam hal menguat pemerintah ataupun nak jadi pemimpin dalam urusan kerajaan ataupun pemerintahan. Jadi seorang lagi pun macam tu diminta. Faqala, telah berkata ia. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi, faqala inna sesungguhnya kami, wallahi, demi Allah. Jadi Rasul memberikan emphasis. Sesungguhnya kami, demi Allah, la tiada, nuwalli, kami walikan, kami berikan kuasa pemerintahan, kuasa jabatan, itu dipanggil wali ni perkataan menjaga. Kami tidak akan mewalikan, maknanya tidak akan beri kuasa untuk menjaga, mentadbir ataupun menguasai suatu urusan ala atas hadzal amal, hadza ini al-amali, amal ini ahadan akan seseorang, sa'ala telah meminta ia hu akannya. Jadi Rasul kata demi Allah tiada kami ni mewalikan kepada seseorang, mana tak ada kami memberikan kuasa jabatan, kedudukan, ketua jabatan dalam hal amal ni. Mana amal apa? Amal yang mengatur urusan umat ni. Kami tak bagi pada seseorang pun orang yang dia meminta akan jabatan ataupun kedudukan tu. Ini dalam Islam Nabi ajar mana kedudukan sebagai ketua pemerintah, penguasa, ketua jabatan, jangan minta-minta. Kami tak bagi pada orang yang minta-minta nakkan jabatan, nakkan kekuasaan. Maknanya berebut nak memegang jawatan-jawatan tertentu, meminta-minta. Wa dan la, tiada juga ahadan akan seseorang, harasa ni orang yang menginginkannya, orang yang mengintai-ngintai nak dapatkan, alaihi, ala atas hinya. Jadi orang yang mengintai-ngintai, duk mengingin-inginkan, mencari-cari, tak, Nabi kata tidak juga seseorang yang dia mengintai-ngintai, meminta-minta ataupun orang yang menginginkan jawatan. Kami tak akan bagi. Inilah kita kata bagaimana sikap pendirian Rasul SAW kepada dua orang tadi yang meminta jawatan, meminta jabatan. Maka ada perbincangan lanjut mengenai perkara ini. Baik, kita tengok sedikit perbincangan poin yang ada diringkaskan di sini. Penjelasannya, berambisi, ambition, mana bercita-cita meraih jabatan. Ini bahasa Indonesia, Melayu pun dia sama lah. Meraih mana hendakkan satu jabatan dalam pemerintahan. Sesungguhnya bukanlah merupakan karakteristik pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik sebenarnya dia tak akan meminta-minta. Namun apabila diberi, maka itu amanah ataupun kepercayaan yang diberi kepada dia. Tapi dia sendiri bukan meminta-minta, berlomba-lomba, kempen sana, kempen sini supaya
pilihlah saya, berilah saya kekuasaan itu. Jadi dalam Islam sebenarnya kita bila diberi amanah dan tanggungjawab, maka kita laksanakan. Bukan kita meminta-minta untuk menjadi ketua jabatan, mendapat kedudukan dalam pemerintahan, bukan meminta-minta. Oleh kerana itu, orang yang berambisi, ambition, orang bercita-cita meraih jabatan, tidak sepantasnya mendapatkan kedudukan tersebut. Tak sepatutnya lah diberi untuk dia dapat mengisi ataupun dapat memegang jawatan tersebut. Jadi dalam hadis tadi jelas bagaimana dua orang tadi itu meminta-minta, menginginkan, mengintai-intai, mencari peluang supaya dapat jawatan-jawatan itu. Jadi tak sepatutnya, tak selayaknya diberi kepada orang yang hendak sangat meminta-minta, berebut-rebut nakkan jawatan-jawatan dalam jabatan ataupun dalam hal-hal pemerintahan. Baik, kita tengok dulu catatan yang kedua ni. B, prinsip ini tentu saja bertolak belakang dengan lembaga-lembaga politik yang tidak Islami. Di mana jabatan politik dianggap sebagai sebuah profession lah, dan salah satu cara untuk mendapatkan uang serta kekuasaan. Jadi itulah perkara ni sebenarnya menjadi, dia panggil dasar, menjadi dia panggil background ataupun itulah sebenarnya teras kepada sistem politik yang bukan Islam. Apatah lagi dalam sistem demokrasi, monarki, sosialis, kapitalis, mereka sebenarnya berebut-rebut melobi untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan, dan mereka jadikan itu sebagai apa? Alat untuk nak menghimpunkan kekayaan, dengan kekuasaan yang ada menghimpunkan wang ringgit, bahkan dengan kekuasaan yang ada mereka mengkhianati amanah, dan mereka juga salah guna kuasa untuk kepentingan duniawi. Tak kira lah kepentingan peribadi dia ke, keluarga dia, kroni dia ke, rejim dia ke, ataupun kita kelompok yang bersekongkol dengan dia, maka itu dah menjadi kebiasaan kepada permainan politik bukan Islam. Bukan di Malaysia aja, bahkan kita kata hari ini dalam dunia manusia, itulah yang mereka jadikan sebagai apa? Sebagai asas untuk bermain politik ataupun mengejar kekuasaan. Untuk apa? Untuk menimbulkan harta. Kita tahu macam mana, macam baru-baru ni kita tahu kes di Afghanistan kan, Presiden cabut lari, bawa selagi dia boleh bawa, sampai ada yang terpaksa tinggalkan dekat airport kerana tak boleh nak isi lagi dalam kapal terbang dia. Jadi kita tengok macam mana how corrupt mereka tu. Okey, sambung lagi. Oleh kerana itu, ambisi, cita-cita lah, dan saling berkompetisi. Saling competition ni apa? Pertandingan, berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan politik. Seberapa pun kompetisi mereka dalam jabatan tersebut, merupakan satu fenomena yang wajar dalam perpolitikan seperti itu. Maknanya dah memang macam itulah wakil dia ataupun keadaan dia. Kenapa? Kerana mereka tu bukan buat di atas asas kebenaran.
Mereka buat atas sistem yang batil dan untuk kepentingan dunia. Jadi itulah, ni 2 poin yang merupakan apa dia panggil dia menjadi fokus untuk diberikan perhatian di dalam kita nak memahami hadis tadi, iaitu berambisi, iaitu bercita-cita untuk meraih jabatan, mendapatkan kedudukan, bukan pemimpin yang baik sebenarnya. Maka kita kena faham dalam kita nak melalui kita kata keadaan-keadaan yang di akhir zaman ini, dalam keadaan bila Islam itu bukan diterapkan, syariat Islam bukan dilaksanakan, maka kita juga tidak boleh membiarkan sistem ini dikuasai dan dipelopori oleh kebatilan. Sebenarnya dari sudut lain kita kena faham, kita mesti buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar untuk membetulkan keadaan yang ada. Kalau dalam sistem di mana agama Allah itu telah tegak, syariat Allah itu telah diterapkan, maka memang kita tidak akan berlomba-lomba untuk dapatkan jawatan, ya. Tetapi bagi sesiapa yang diberi amanah oleh umat untuk menjadi pemimpin, menjadi orang yang diberi amanah untuk mengatur urusan umat, maka orang macam tu dia kena laksanakan tugas dia. Dan kalau kita pula diberikan kepercayaan untuk buat perkara yang sama dalam nak menegakkan agama Allah, kerana perintah Allah Ta'ala apa dia? Banyak, antaranya aqimuddin wala tatafarraqu fi. Allah kata dirikan agama itu, dirikan agama Islam ini dan jangan bercerai-berai padanya. Begitu juga, ya, Allah Ta'ala perintahkan supaya apa? Supaya berhukum, ya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan berhukumlah di antara mereka itu dengan apa yang Allah telah turunkan. Maka nak melaksanakan kewajipan itu, maka kita kena tahu bahawa dalam situasi yang ada, kita kena berusaha supaya kekuasaan itu akan diserahkan kepada orang-orang yang ada amanah, orang-orang yang faham, mengerti agama Allah, supaya diterapkan sistem Islam sepenuhnya. Bukannya mengikut sistem yang lain daripada itu. Ya. Kalau ikut lain daripada itu, Allah kata apa? Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu. Keadaan sekarang ni, dalam keadaan para pemimpin, orang-orang berkuasa tidak menerapkan syariat Islam sepenuhnya sebagaimana yang diwajibkan. Maka untuk itu, pentingnya kita ni buat amar ma'ruf nahi mungkar, iaitu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dalam hadis ada Rasulullah SAW menerangkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang yang dia melihat, sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Juga bermaksud dengan kekuasaan yang dia ada. Orang yang ada kuasa mesti gunakan kuasa untuk membetulkan keadaan yang ada. Itu kemungkaran tak boleh dibiarkan. Bagi kita yang tidak ada kuasa,
Nabi pesan, fa'il lam yastati fabilisani. Maka jika tiadalah dia berupaya, kenapa? Kerana dia tak ada bidang kuasa, fabilisani, maka dengan lisannya. Maksudnya, lisan tu percakapan. Mana kita kena menasihatkan, kita kena mengingatkan kepada orang-orang yang memegang kekuasaan. Apatah lagi kalau sistemnya juga bukan Islam. Kalau dalam pemerintahan Islam pun, kalau ada para pemimpin yang berkuasa buat tak betul, kena ditegur. Apatah lagi apabila hari ini orangnya Islam tapi sistemnya bukan sistem Islam, maka sudah pastilah kita kena mengingatkan dengan lebih tegas dan lebih jelas, dan kita kena mengajak mereka yang berkuasa itu supaya apa? Terapkan Islam ni, laksanakan Islam ini. Agama Allah ni ditegakkan dengan sepenuhnya. Perintah Allah Ta'ala, udkhulu fis silmi kafah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam itu secara keseluruhan. Masuk tu maknanya laksanakan, amalkan. Bukan mengaku je tapi tak buat, tak boleh begitu. Kena kita laksanakan. Dan kita dah baca dalam kesempatan terdahulu, jangan mengkhianati amanah. Maka bagi mereka yang lemah, ya, nak menasihati itu pun dia tak upaya. Kata Nabi SAW, fa'illam yastati' fabiqalbi. Maka jika tiada dia berupaya, makna tak upaya, lemah dia, tak upaya dengan lisan, tak upaya dia, lemahnya dia untuk menasihatkan, untuk mengingatkan. Maka fabiqalbi wa dzalika adhaful iman. Maka dengan qulubnya, dan itulah selemah-lemah iman. Apa makna dengan qulub? Itu sebab kita kena faham bahawa qulub fungsinya adalah untuk memikirkan satu perkara itu supaya mengerti dan faham. Dan ini boleh kita sandarkan, ya, kepada apa yang Allah bagi tahu dalam satu ayat lain, ya. Allah mengingatkan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, ila akhir ayat. Allah kata, apakah tiada mereka berjalan di atas muka bumi itu, fatakuna lahum, maka ia ada bagi mereka ni qulubun ya'qiluna biha, qulub, jantung kalbu, hati nurani, akal fikiran, ya'qiluna biha, mereka mengerti dengannya. Jadi nak mengerti, nak faham, perlu berfikir. Berfikir dengan cara pemikiran yang betul. Mana orang Islam berfikir cara berfikir orang Islam. Jangan orang Islam berfikir cara Yahudi, ataupun orang Islam berfikir cara Nasrani, ataupun janganlah orang Islam berfikir cara orang musyrik. Jangan pula orang Islam berfikir cara munafik. Tahu deh, kita orang Islam kena berfikir cara orang Islam. Pemikiran Islam. Itu yang kalau bahasa lain dia panggil ideologi Islam. Maka cara berfikir itu, ya, mesti cara Islam. Bila dia berfikir, kerana dia mengkaji dan meneliti sesuatu perkara itu, maka dia faham dan mengerti, oh ini maksiat ni, ini berdosa ni, ini salah ni. Maka dia tidak akan setuju. Dia tidak akan redha. Kemudian bila dia faham mengerti, dia pun tidak akan ikut serta untuk mengekalkan maksiat, dosa, kemungkaran. Dia mestilah juga, ya, sedar aku ni lemah, iman aku lemah. Tak mahu dia membiarkan dalam keadaan iman yang lemah berpanjangan. Maka dia mesti nak masuk dalam golongan yang lebih baik, iaitu berupaya untuk mengingatkan, berupaya untuk memberi pesanan dengan lisannya, dengan perkataannya. Begitu juga, boleh juga perkataan itu kalau kita nak tulis dalam skrip. Kita kata skrip, ini dia apa yang
Kalau dia nak bacakan kepada para pemimpin, para penguasa yang ada kuasa untuk membetulkan keadaan. Tu dia dia bukan sekadar berfikir saja, bahkan dia berusaha untuk berada dalam kedudukan yang boleh menyampaikan ingatan, pesanan dengan lisan. Kerana apa? Itu adalah martabat yang lebih baik. Bukannya adhaful iman. Dan Nabi SAW ada bagi tahu dalam hadis tu juga, Nabi kata walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Dan tiadalah selepas yang demikian itu iman walaupun sebesar biji sawi. Maka kita kena berhati-hati ni, ya. Jangan sampai fabiq qalbi pun tak dibuat. Bahkan kalau orang yang dia pula menjadi golongan yang apa? Mengekalkan kebatilan, mengekalkan kemungkaran, mengekalkan kemaksiatan. Kalau nak diajak kepada Islam, nak ajak kepada kebenaran, dia pula menentang, dia pula menghalang. Apatah lagi kalau orang yang bawa kebenaran tu dia tuduh sesat pula. Lagi dahsyat. Maka di sinilah kita kena berhati-hati. Supaya apa? Supaya kita ni nak menjaga hubungan kita dengan Allah. Kita nak jaga nanti besok di hari kemudian kita bertemu dengan Allah dalam hal keimanan itu keimanan yang benar dan diterima dan bukannya yang rosak, bahkan di reject ataupun tak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab memang akan ada, ya, memang ada golongan yang Allah kata wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan daripada manusia itu ada golongan yang mereka kata kami beriman dengan Allah dan hari kemudian. Tapi keimanan yang dia lafazkan, peraku atau dia declare tu, yang dia perkatakan itu dia tak jaga, keimanan yang rosak. Maka orang macam ni Allah kata wama hum bimu'minin. Tiada mereka itu daripada golongan orang beriman. Rugi. Rugi amat sangat, ya. Ini yang dipanggil kelompok yang hipokrisi, berpura-pura. Dalam Al-Quran orang ni dipanggil orang munafik. Orang munafik ni orang yang mengaku beriman, mengaku Islam, tetapi sebenarnya dia tak jaga keimanan dan tak jaga keislaman dia. Bahkan dah rosak dah. Yang mengaku Islam, mengaku beriman tu Allah kata dalam ayat lain, mereka amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Mereka mengaku beriman dengan mulut-mulut mereka saja dan tidak ia beriman oleh hati nurani, jantung kalbu. Maknanya dia ni suka nak menunjuk aja, ya. Yura'unan nas, mereka menunjuk-nunjuk kepada manusia kononnya dialah Islam, konon dialah beriman, tapi dia tak melaksanakan, bahkan menghalang pula, ya, Islam, ya, syariat Islam itu dilaksanakan, diterapkan. Jangan kita jadi macam tu. Kita patut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah kata bertolong-tolonganlah 'alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Jadi kembali kepada hadis yang kita kaji ni, ya. Maka Nabi suruh, Nabi ingatkan kepada kita, ya, dudukan jabatan untuk kekuasaan itu sebenarnya jangan kita duk pergi minta-minta, ya. Jangan berambisi nak dapat, ataupun jangan berambisi untuk mengejar dia. Ambition mana bercita-cita, mengejar dan meminta-minta supaya bagi kat dia. Kita sebenarnya mestilah melaksanakan amanah tanggungjawab yang diberi. Apabila kita diamanahkan, kita tak minta, tapi kalau dah amanah itu diberikan, amanah itu dipertanggungjawabkan, maka tak ada pilihan lain melainkan kita minta Allah Ta'ala bantu kita untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab, ya. Bahkan dalam ayat lain Allah suruh, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah wa
Orang yang beriman, jadilah kamu pembantu-pembantu dalam menegakkan agama Allah. Jadi kita kena berusaha untuk tegakkan agama Allah. Dan kita mesti ajak umat sedar, bangkit. Jangan biarkan diri dihanyutkan dengan sistem yang salah. Maka bila kita berusaha untuk tegakkan agama Allah, Allah janji, in tansurullah yansurkum, jika kamu bantu Allah, mana bantu menegakkan agama Allah, yansurkum, dia akan bantu kamu, wa yusabbit aqdamakum, dan dia akan memperteguhkan kedudukan kamu. Maka ini janji, janji yang Allah beritahu. Kalau kamu bantu agama Allah ni, Allah pasti bantu kamu. Dan bila kita tahu kedudukan agama Allah hari ini tidak ditegakkan, tidak dilaksanakan sebagaimana yang diwajibkan, yang difardukan, maka kita tahu tak melaksanakan kewajipan itu adalah kemaksiatan. Maka takkan kita nak biarkan kemaksiatan itu berpanjangan. Maka kena kita berusaha untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah ini. Maka kalau dah sampai masanya diberi amanah tanggungjawab oleh umat kepada orang-orang yang dilantik memegang teraju kekuasaan dan juga dilantik menjadi sebahagian daripada jentera-jentera pengurusan pemerintahan dalam dunia umat Islam. Maka bila diberi amanah, laksanakan amanah itu, insya-Allah. Jadi jemaah sekalian, kita dah nak sampai penghujungnya juga. Jadi sebagai penutup lah, sebagai penutup, ada ayat dalam surah As-Sajdah, surah As-Sajdah, Allah Ta'ala memberitahu bahawa Allah akan jadikan kelompok yang sabar dalam melaksanakan ketaatan itu sebagai pemimpin. Surah Sajdah, surah yang ke-32, ayat yang ke-24, Allah beritahu, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Terjemahan umum dia, dan kami jadikan di antara mereka tu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk. Muka tadi banyak jihad enggak gitu. Tapi ya nampak gitu. Tadi dia. Suara tadi itu suara. Itulah kau. Allah kata Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar mengerjakan ketaatan, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Perhatikan semula, wa ja'alna, wa tu dan ja'alna, telah kami jadikan, minhum, min daripada hum mereka ni, a'immatan, imam-imam, pemimpin-pemimpin. Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, mereka menunjuk bi amrina, dengan perintah kami, dengan suruhan kami. Lamma sabaru, apabila, lama ni tatkala, ketika sabaru, telah sabar oleh mereka. Jadi penting kita kena faham, sabar ni, sabar mengerjakan perintah Allah, mengerjakan ketaatan. Jadi bila kita buat perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala, sampai masanya Allah Ta'ala akan berikan kekuasaan, Allah Ta'ala akan berikan kepimpinan itu kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita dah baca di awal majlis tadi, tu'til mulka man tasha', engkau datangkan kerajaan tu kepada siapa yang kau kehendaki, ya Allah. Maka kita tahu Allah Ta'ala pun ada berjanji. Kalau kita tengok ada ayat lain dalam surah An-Nur, Allah beritahu, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Jadi Allah beritahu, Allah berjanji kepada siapa? Orang-orang yang beriman, daripada golongan mereka itu, wa'amilu salihat, dan beramal mereka dengan amal yang soleh. Jadi dia
beriman dan dia melaksanakan amal yang betul, amal soleh, maka Allah bagi tahu la yastakhlifannahum fil ardi. Sesungguhnya kami akan mengkhalifahkan mereka. Maknanya kami akan beri kekuasaan kepada mereka di muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana telah kami berikan kekuasaan orang-orang yang daripada sebelum mereka. Maka kita kena faham, kita mesti buat perkara yang betul. Dan sudah pastilah dengan perancangan yang rapi, dengan mengambil kira ya keadaan-keadaan yang dihadapi supaya apa, memungkinkan kejayaan itu diraih dan dikecap. Saya selalu kadang-kadang sebut, kalau kita hendakkan pokok buah-buahan yang kita impikan, orang selalu cakap durian pun nak musangking, nak blackthorn, rambutan pun nak rambutan yang sedap, maka mestilah berusaha untuk menanamnya. Supaya dah tanam nanti akan dibelai, dijagalah, dibaja, disiram supaya dia membesar. Dan tentukan benihnya benih yang baik, benih yang betul. Kalau hendakkan durian yang baik, maka kena benih yang baiklah. Maka insya-Allah dengan usaha yang betul akan mendapat hasil. Pokok berbuah dan buah yang kita kendaki itu dapatlah insya-Allah. Tapi kalau kita tak berusaha dengan betul, cakap je nak yang durian bagus tapi benih pun bukan benih durian yang bagus. Lepas tu bila dah tanam tak jaga pula, masa bila nak dapat hasil, maka ia kembali kepada fitrah manusia yang Allah kata laisa lil insan illa ma sa'a. Tiada bagi manusia itu melainkan apa yang diusahakan. Maka bila dia berusaha dengan betul, Allah kata wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka ni pemimpin-pemimpin. Allah yang berikan kekuasaan, Allah yang memberikan kedudukan. Wa tu'izzu man tasha. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah juga boleh menghina, wa tudhillu man tasha, dan Allah menghinakan siapa yang dia kehendaki. Maka kita hendakkan kemuliaan tu diberi kepada kita. Kenapa? Kerana kita hendak supaya agama Allah ni ditegakkan, agama Allah ni dilaksanakan, kebenaran itu, kebenaran ataupun agama Islam ni dibawa seluruh dunia, dikembangkan, didakwahkan oleh negara. Maka penting sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah, suruhan-suruhan, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka ni dengan ayat-ayat kami mereka yakin dengan ayat-ayat Allah, yakin dengan Al-Quran, yakin dengan As-Sunnah. Para jemaah yang dikasihi, itulah dia pada malam ni punya perkongsian. Maka apa yang kita telah teliti dalam hadis tadi mengingatkan kita sebenarnya di dalam sistem Islam, mana dalam cara pengurusan kenegaraan, pengurusan umat Islam, mengikut syariat Islam, kedudukan jabatan jangan kita minta-minta. Namun apabila telah diberi amanah tanggungjawab, laksanakan dia. Now bila kita kaji lebih mendalam, keadaan sekarang sistem Islam itu tidak dilaksanakan. Maka kita kena berusaha supaya adinul Islam, sistem Islam itu dapat diwujudkan semula. Bagaimana nak mewujudkannya, macam mana nak menegakkannya, maka insya-Allah dalam kesempatan lain di masa hadapan, kita insya-Allah bila baca hadis ni akan adalah penghuraiannya, akan adalah juga penjelasannya. Paling kurang pada malam ni kita faham bahawa jangan kita meminta-minta jabatan dan kedudukan, bahkan jangan kita mengintai-ngintai, jangan kita mengejarnya. Tetapi kalau telah diberi amanah dan kepercayaan, maka laksanakanlah amanah dan
kepercayaan yang telah diberi itu, insya-Allah ya. Jadi jemaah yang dikasihi, itulah dia pada malam ni punya perkongsian. Jadi saya lepas ni bukalah ya, kalau ada perbincangan ya, kalau ada persoalan, kalau ada ya pandangan-pandangan, bolehlah ya dapat kita kongsikan ya atau bincangkan, insya-Allah. Sebelum tu mari kita tutup majlis ini dengan doa dahulu, dan insya-Allah lepas tu bolehlah kita berinteraksi dengan siapa-siapa sajalah yang ada dekat sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada Pak Hamid di sana. Pak Hamid, dengar. Alhamdulillah ya. Kita juga Saudara Azman pun ada malam ni, alhamdulillah. Okey. Ada apa-apa? Kena Zainal ke? Ada apa-apa nak dibincangkan? Ini isu kepimpinan ni isu besar memang. Ya. Apa kena Apa Zainal? Tuan? InsyaAllah. Ni Azman, ada apa-apa? Man, ada apa? Tak ada? Ustaz. Ustaz, ada satu ni mengenai yang kali Ustaz mengenai apa? Yang Ustaz mengenai apa yang nak milih jawatan tu Ustaz kan? Yang kisah Nabi, bukan kisah Talut tu. Talut dilantikkan oleh seorang Nabi. Tapi dia telah dipertikaikan oleh kaum dia lah. Oleh Talut punya background tu. Jadi adakah dia boleh relate dengan kisah Talut ni? Ustaz. Dia begini. Pelantikan Talut sebagai dia tu dilantik, Allah yang lantik, maknanya Allah yang berikan kekuasaan, tu yang kita kata tu'til mulka man tasha. Ya. Jadi dalam hal ini orang-orang yang tak menyukai itu dia mempertikaikan, kan? Maka itu kita kata satu iktibar bahawa apabila amanah tanggungjawab tu diberi kepada orang yang layak dan juga orang yang menepati kriteria mengikut syariat Allah, maka berikanlah, kita panggil apa, kepatuhan, ketaatan. Dia kalau kita nak kaitkan dalam Al-Quran, Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka ini dalam Islam, bila pemimpin ulil amri itu telah pun diwujudkan, dilantik. Dan so kita kata ulil amri ini adalah orang yang diberi amanah tanggungjawab untuk mengatur urusan umat Islam mengikut syariat Islam. Maka orang macam ni kita kena berikan ketaatan, ya. Kerana apa? Kerana Allah suruh. Allah yang suruh. Begitu juga kalau kisah Talut, ya, yang mana dia telah pun dilantik menjadi ketua, maka jangan pertikaikan, ya. Yang kita nak kena gali adalah macam mana orang-orang yang ada kekuasaan untuk melaksanakan amanah. Hari ini kekuasaan dalam tangan umat Islam ni di banyak tempat. Bukan Malaysia aja, kan? Banyak tempat. Tetapi apakah amanah tanggungjawab mengatur urusan umat itu dilaksanakan sebagaimana yang Allah syariatkan? Maka
kena kita mengkaji bagaimana yang Allah syariatkan dalam hal pemerintahan negara. Bagaimana Allah syariatkan dalam mengatur urusan ekonomi. Bagaimana yang Allah syariatkan dalam mengatur urusan pendidikan. Saya sebut ni perkara-perkara tunggak besar ni dalam mengatur urusan umat. Macam mana mengatur urusan dari sudut perundangan, mahkamah keadilan. Jadi hari ini kalau kita teliti satu-satu contoh-contoh tadi tu, hal pemerintahan yang berlaku dalam dunia umat Islam ini bukan Malaysia aja. Ya, di seluruh dunia umat Islam sekarang ni bukan di atas cara kenegaraan Islam yang Rasulullah dan para sahabat telah laksanakan ketika berada di kota Madinah. Nabi bagi tahu akhir zaman akan ada semula cara pemerintahan Islam itu terdapat khilafah. Ketuanya khalifah. Ala minhaj nubuwah. Akan ada semula ikut cara kenabian. Jadi cara kenabian yang macam mana? Macam yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali telah terapkan. Itulah khulafa ar-rasyidin yang Nabi kata khilafah ala minhaj nubuwah kali pertama. Maka bukan reference ikut kerajaan Bani Abbasiyah, bukan reference ikut kerajaan Bani Umayyah, bukan reference ikut kerajaan Osmaniyah Turki. Tak, reference kita adalah khilafah ala minhaj nubuwah. Sebab Nabi kata itulah yang akan ada semula di akhir zaman bila kita meneliti hadis 5 zaman tu. Maka bukan mencampur adukkan dengan kebatilan ataupun dengan apa yang dibawa dikehendaki oleh hawa nafsu manusia yang menjaga kepentingan dunia dia. Kepentingan rejim dia, kepentingan keluarga dia, tak boleh. Ya. Jadi di sinilah yang kita kata pentingnya kita untuk mengkaji, meneliti supaya nanti bila kekuasaan itu menerapkan Islam, maka negara itu negara Islam ala minhaj nubuwah, kemudian melaksanakan dakwah, bawa dakwah Islam ini dibawa ke seluruh dunia. Macam mana caranya? Itulah yang kita nak kena tengok bagaimana zaman Khulafa ar-Rasyidin. Kelama zaman Khulafa ar-Rasyidin itulah zaman khilafah ala minhaj nubuwah. Jadi itulah respon kepada inilah Saidina Azman punya kita kata remarks tadi. InsyaAllah. Ada apa yang lain? Ada Din ke? Ada. Pak Hamid, ada mau tanyakan Pak Hamid? Orang tahu tu. Boleh buka mikrofon tu kalau mau cakap. Jadi saya pun tak tahu lagi siapa yang ada dalam senarai ini. Ya. Tengok. Tapi Ustaz, ada satu tambahan. Ya. Dia dalam surah Sayyidina Asy-Syura. Nabi SAW kata bahawa fatakullah, yang takutilah Allah dan taati aku. Dia masuk dia dalam sistem tu, satu takut pada Allah, satu ikut cara Rasulullah. Maksud yang dia punya kena pointer, dia kena dua ada sentak lah maksud dia. Yalah, kalau yang ayat ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum. Jadi dia gini, bila kita mengambil iktibar daripada ayat ni, apa yang Allah telah tetapkan, apa yang Rasul telah tetapkan, itu tak boleh nak lagi dipersoalkan. Ya. Kenapa? Dah sure benar dan betul. Tapi wa ulil amri minkum, itu yang kita kata perkataan ati'u tu tak disebut, tapi mafhumnya bahawa taatilah juga ulil amri. Maka dalam penelitian perkara ni, ulil amri ni kita kena cek dulu. Kalau dia buat perkara yang betul, maka kita memberikan kepatuhan. Tapi kalau dia buat perkara yang salah, la ta'ah fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepatuhan dalam derhaka kepada Allah. Ini yang Nabi kata, mar'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau orang kita lihat kemungkaran tu kena ubah. Mana kita kena pesan, ingatkan dia. Supaya apa? Supaya laksanakan yang betul. Bukan mengekalkan perkara yang salah. Gitu, Jadi perkara ni adalah perkara besar yang perlu difahami dan perlu
dilaksanakan dalam kehidupan umat ini. Itu sebab dalam kita membincangkan kepimpinan ni bukan perkara kecil ni, perkara besar ni, ya. Sebab kepimpinan dunia umat Islam hari ini bermasalah besar. Kenapa? Para pemimpin dia ada, para penguasa yang ada masih lagi belum menerapkan syariat Allah sepenuhnya. Dan yang berlaku ni campur aduk. Sedangkan Allah kata wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukkan hak dengan batil. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, jangan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu tahu, kan. Begitu juga kalau kita kaji ayat-ayat lain, ada yang Allah beritahu kalau kita ikut Yahudi Nasrani, kalau kita ikut hawa nafsu kehendak mereka, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ini surah Al-Baqarah 120. Allah kata apa? Sekiranya engkau mengikut hawa-hawa nafsu kehendak mereka, ba'dal ladzi ja'aka minal ilm, selepas yang telah datang kepada engkau ilmu dari Allah. Ilmu dari Allah adalah Quran, syariat, as-sunnah. Kerana apa? Nabi ini bila menerangkan satu perkara, Allah beritahu Nabi ini bercakap bukan daripada hawa nafsu dia, melainkan wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak dia bercakap dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Bila Nabi menerangkan satu perkara mengenai agama Allah, sebenarnya itu adalah daripada apa yang Allah telah syariatkan. Jadi kalau dah sampai kepada kita kebenaran ini, ilmu ini, tapi orang ikut kehendak Yahudi Nasrani, ikut bukan Islam, ikut orang musyrik, ikut orang munafik, ikut kapitalis, ikut sosialis, ikut komunis, ikut sekularisme. Apa jadi? Malaka minallah min waliyyin wala nasir. Tiadalah bagi engkau daripada Allah tu min waliyyin, daripada penjagaan, pemeliharaan, wala nasirin, dan tidak juga pertolongan. Allah tak akan jaga, tak akan tolong engkau kalau engkau tak ikut perintah Allah, syariat Allah, agama Allah. Maka kalau Allah tak tolong, tak jaga, dah engkau lemah, kau kena ratah, dikuasai lah orang yang lebih berkuasa, berupaya daripada engkau. Namun kalau kita ni tak ramai, walaupun kita serba kekurangan, tapi bila Allah bantu, apa jadi? Pasti menang. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Allah kata, maka telah kami bantu tolong orang beriman mengatasi musuh mereka, maka jadilah mereka guru yang berjaya, menang. Jadi kita perlukan bantuan pertolongan Allah untuk berjaya, ya, dalam apa sahaja, termasuk dalam urusan-urusan mengatur urusan umat ini. Termasuklah nak menghadapi COVID-nya, masalah ekonominya, dan macam-macam masalah lain. Itu sebab Rasulullah SAW pernah beritahu, ya, ala innaha satakunu fitnah, waspada, jaga-jaga akan ada fitnah, kacau bilau. Sahabat tanya, mal makhraju minha ya Rasulullah? Apa jalan keluar daripada wahai Rasulullah? Qala kitabullah. Jalan apa? Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Jadi untuk itulah kita kata kita kena strict follow, ya, apa yang Allah perintah dan syariatkan untuk nak meraih bantuan pertolongan Allah, insya-Allah. Itu baguslah tanya persoalan-persoalan supaya kita boleh kembangkan sedikit perbincangan. Baik, ada apa lagi daripada yang lain tu? Saya tengok senarai nama tu ramai-ramai. Ramai ada tu, tapi ada tak kenal semua. Tengok nama aja adalah. Saya pun tak nak panggil satu-satu. Okey, ada apa-apa lagi tuan-tuan puan-puan? Tak ada. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Moga Allah Taala memberi ganjaran yang setimpalnya dengan apa yang kita telah usahakan sama-sama ni, ya. Dan insya-Allah kalau rakaman apa yang kita bincang ni dapat saya upload, saya akan sharekan semulalah di dalam dalam WhatsApp yang mungkin kita ada kongsikan tu, ya. Okey, sekian sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hingga jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Siapa tu? Haji Zawawi sir. Abang Zawi kita. Macam mana kursus okey Betul okey sir.